Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa zawil hukuki alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Ibnu Aqil bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu wal qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyam I rabbi mana tuhut ta'ama wasyahawat bin nar fashaffi'ini fihi. Wa yaqulul Qur'an mana tuhun naum bil laili fashaffi'ni fihi fayushaffa'an. Atau kama qala, artinya as-siyam wal Qur'an, puasa dan juga Al-Quran itu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah, akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Puasa dan Al-Quran akan bagi syafaat di hari kiamat nanti. Yaqulu siyam, puasa dia akan cakap nanti di hari kiamat. Allah akan merupakan puasa ni sebagai satu makhluk. Kemudian puasa ni dia akan berkata, ya Tuhan, ey Rabbi, maknanya wahai Tuhan, mana tuhut ta'am, aku menyebabkan dia menahan makan, wasyahawat, dan syahwatnya, binar, di siang hari, bin nahar, di siang hari, fasyafi'ni, maka berilah aku izin untuk memberi syafaat untuknya fihi. Jadi kata siam, yakni puasa akan kata, ya Allah, sebab akulah dia tahan makan dan sebab akulah dia tahan syahwat. Jadi dia dulu buat sebab kerana aku dia buat, dia tahan makan, tahan syahwat. Sekarang dia susah di hari kiamat ni, aku nak tolong dia, maka aku nak bagi syafaat kat dia. Kata puasa. Wa yaqulul Quran, dan Quran pula berkata, mana tuhud naum bil lail, aku mencegah dia tidur di malam hari, sebab akulah dia lambat tidur, sebab akulah kurang tidur dia waktu malam, sebab dia bangkit tengah malam, dia baca Quran, sama ada dalam semayang atau luar semayang. Fashaffi'ni, maka izinkanlah aku memberi syafaat fihi, kepadanya. Fayusyafa'an, maka syafaat kedua-duanya diterima oleh Allah. Jadi
Ini daripada satu hadis Nabi, hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi kita puasa dan kita baca Quran, maka dua-dua amalan ni akan tolong kita, memberi syafaat kepada kita nanti di hari kiamat. Moga-moga puasa yang kita lakukan ni dapat memberi syafaat kepada kita. Dan juga apa nama tadi ni, Quran kita ni, bacaan Quran. Jadi bacalah Quran kan. Bulan puasa ni dia kena kurang-kurangkan sikit tidur. Lebih-lebih lagi di waktu malam. Tidur siang tu boleh lagi lah, sebab ada hadis juga yang sebut tidurnya orang berpuasa itu dikira pahala kan. Tapi janganlah bang dari kau lepas kau subuh tu pukul 7.30 bangun balik 7.30 agak. Dia kata cepat sikit buka. Dia tak boleh kan. Nak ceritanya maknanya lambat-lambatkan tidur ataupun tidur awal tapi bangun pula awal sangat. Buatlah apa-apa, sembahyang sunat ke, baca Quran ke, zikir ke, kiralah telaah kitab ke, hafal hadis ke, hafal Quran ke, apa saja yang berkait dengan ibadat yang boleh pahala. Lepas tu siangnya kita letih kita rehat sekejap, tidur sekejap, ambil tidur sejam dua ke kan. Orang cakap taking nap. Tak apa dah nak ganjaran dia, sebab ganjaran belah malam tu lagi banyak berbanding ganjaran belah siang. Sebab kalau kita tengok kan, hari-hari kebesaran Islam banyaknya bermula daripada malam. Malam Lailatul Qadar, malam nisfu Syaban, semuanya malam. Raya, takbir raya mula dengan malam. Nak tarawih pun startnya 1 Ramadan mula dengan malam. Semua malam. Malam tu hebat. Bermula dengan malam. Jadi kita sambung kitab kita, muka surat Isnan wa Ishrun 22. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, kata pengarang kitab, beriman dengan kitab-kitab Allah. Ini tajuk yang baru pula, yakni beriman dengan kitab-kitab. Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi. Yang ketiga dalam hadis rukun iman. Pertama, antuk minabillah, beriman pada Allah. Antuk minabillahi wa malaikatihi, malaikat. Betul. Yang tiga ni wa kutubihi. Kutub jamak, maknanya kitab-kitab. Itu makna kutub. Kutub tu maknanya kitab-kitab banyak, lebih dari 3 dan ke atas. Kalau satu kitab je lah. Jadi beriman dengan kitab-kitab Allah. Boleh juga beriman dengan kutubullah, maknanya kitab-kitab Allah juga tu maknanya. Iaitu percaya bahawa Tuhan telah menurunkan kepada beberapa rasul-rasulnya akan beberapa kitab-kitab. Jadi maksud beriman dengan kitab-kitab Allah, percaya bahawa Allah telah menurunkan beberapa kitab kepada para rasulnya yang terpilih. Kerana tak semua rasul ada kitab. Kerana memperbaiki keadaan manusia dalam perkara agama. Tujuan antara hikmah adanya kitab itu kerana memperbaiki keadaan manusia dalam perkara agama. Perbaiki keadaan manusia maknanya mengelokkan manusia tu, akhlak dia, sikap dia, perangai dia, keadaan manusia tu dalam perkara agama. Dalam perkara agama tu maksud dia apa? Dalam bab semayang. Dalam maknanya kehidupan. Banyak orang disalah faham, dia makna agama semayang saja, ataupun puasa saja, ataupun apa-apa saja yang berkait dengan masjid tu lah. Itulah yang kait dengan agama. Maknanya dalam masjid tu agama, luar masjid tak ada agama. Salah. Agama ni bahasa Sanskrit nama. Dalam bahasa Arab dia ad-din. Ad-din tu maksudnya nizamul hayah. Selalulah kita cakap, selalu kita terangkan dah. Ad-din tu maksudnya nizamul hayah, artinya sistem hidup ataupun cara hidup. Itu yang disebut sebagai agama. Sebab tu nanti dalam kubur tu kita semua akan ditanya, ma dinuka, apa agamamu? Untuk nak jawab dinil Islam, agamaku Islam, kehidupan kita tu mesti ikut Islam, serba-serbi.
Daripada bangun tidur sampai tidur balik mesti ikut Islam. Tidurnya cari Islam, makan cari Islam, minum cari Islam, jalan cari Islam, cakap cari Islam, semua mesti cari Islam. Bila semua semua yang dibuat, yang diamalkan tu sama ada kehidupan duniawi dia ke atau kehidupan ukhrawi dia, apa yang saja dia buat tu semua mengikut Islam, barulah layak dia menjawab bila ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, ma dinuka dinil Islam. Baru dia jawab, agamaku Islam. Kenapa agamaku Islam? Kerana kehidupanku masa hidup dulu ikut cara Islam. Baru dia jawab Islam. Tapi kalau kehidupan dia dulu tak ikut cara Islam, macam mana nak jawab Islam? Kehidupan masa dia hidup dulu ikut cara Yahudi, maka bila tanya ma dinuka dinil Yahudi, habis. Apa agamamu? Maksud apa agamamu? Apa kehidupanmu dulu? Tu maksud dia. Lepas tu penting, nak kehidupan kita mesti bercorakkan Islam. Persoalannya kehidupan Islam tu bagaimana? Tu kena mengaji. Supaya ada beza antara kehidupan Islam dengan kehidupan yang bukan Islam. Kita Malaysia ni boleh tahan lagi, sebab orang Islam selalunya pakai kopiah lah, selalunya, walaupun tak wajib kan. Pakai kopiah, pergi masjid, baju Melayu kan, pelekat. Maknanya kalau kita tengok orang Buddha lain lah kan, dia ada benang-benang merah kat lengan. Kalau orang Kristian ni pakai rantai salib. Kalau yang Hindu lagi 3 line tu atas dahi kan. Jadi yang tu kita boleh kenal. Tapi bayangkan kehidupan di zaman Nabi, semua orang tu Arab tapi agama lain. Ada yang Islam, ada yang bukan Islam. Macam mana nak beza? Macam mana nak beza? Bayangkan kalau negara kita ni tak ada bangsa lain, semuanya Melayu, tapi ada Melayu Islam, ada Melayu Hindu, ada Melayu Buddha. Macam mana nak beza? Nampak? Jadi waktu di zaman Nabi, walaupun semuanya Arab, tapi boleh beza mana Islam, mana bukan Islam. Kenapa? Kerana orang Islam hidupnya cara Islam. Bila tengok orang yang bukan Islam, hidupnya tak ikut cara Islam. Bila hidup tak ikut cara Islam, tahulah dia bukan Islam. Antaranya apa? Kan? Ditanya kepada baginda Nabi SAW, ayul islami khair, Islam manakah yang paling baik? Kata Nabi, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kamu beri makan dan kamu mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Itu antara ciri-ciri juga akhlak orang Islam. Jumpa, Assalamualaikum. Jumpa, bagi salam. Ada pun orang kafir, dia tak begitu. Nampak? Jadi biar kita apa saja kita hidup berpandukan ikut cara Islam, barulah menampakkan diri kita tu Islam. Bila menampakkan diri kita Islam, barulah membezakan antara kita Islam dengan yang bukan Islam. Ini IC je tulis Islam, tapi tengok kehidupan saling tak tumpah, sama macam kafir. Dan apa buktimu Islam? Pada IC je. Kalau pada IC boleh tahan, boleh bawa masuk IC dalam kubur. Pesan ke anak cucu, lagi kalau tok mati, selit IC ni sebelah sini tau, IC. Kat bank lah sini. Nampak? Cakap gitu dengan cucu. Tanam tok Wan masuk IC. Malaikat Munkar Nakir tanya, madinuka, ni IC. Nampak? Kata, nampak ni IC benda. Tak layan. Sebab agama bukan duduk di IC. IC tulis je. Agama duduk di kehidupan kita. Jadi nak boleh jawab ke soalan Munkar Nakir dengan kehidupan kita. Kalau kehidupan kita ikut corak Islam, barulah jawapannya Islam. Bukan pada IC tu. IC tu dunia ni je. JPN je, Jabatan Pendaftaran Negara je. Tu. Jadi ini dia. Sebab tu disebut syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Apa dia? Hudal linnas, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia. Tengok Allah kata hudal linnas, Allah tak kata hudal lil mu'minin. Apa beza dia? Hudal linnas, nas tu apa? An-nas, manusia. Kalau al-mu'minin, orang-orang beriman saja. Tapi Allah kata hudal linnas, maknanya Quran ni untuk siapa? Untuk orang beriman saja ke atau semua sekali? Untuk semua sekali, termasuk yang si kafir. Sebab tu kita menjadi tanggungjawab kepada kita yang berpegang pada agama Islam, memastikan negara kita ditakbir mengikut Quran. Kenapa? Kerana Quran hudal linnas, untuk semua manusia, bukan untuk orang Islam. Tiba-tiba ada orang Islam sendiri tak yakin dan tak setuju
undang-undang negara mengikut undang-undang Quran, undang-undang Islam. Sebab apa? Sebab dia tak faham ayat ni. Ayat ni Allah kata hudal linnas, Quran untuk sekalian manusia. Sebab tu Quran kita boleh dakwah dengan pemahaman Quran ni, boleh dakwah kepada orang yang bukan Islam sehingga dia nampak keyakinan kepada Islam. Nak. Apa tu? Kemudian lagi Allah sambung wa bayyinati minal huda wal furqan. Wa bayyinat, bayan. Bayan ni maknanya menerangkan atau menjadi keterangan. Wa bayyinati minal huda, min daripada al-huda, petunjuk, menerangkan petunjuk-petunjuk. Mana yang kamu tak apa nak faham, Quran akan menjelaskan. Quran akan menerangkan. Kalau Quran pun mu tak faham, mu cari orang yang faqih dalam Quran. Siapa dia? Alim ulama. Tapi ni dunia akhir zaman ni pun ulama seorang demi seorang telah pergi meninggalkan kita, kan? Yang terbaru tuan guru itulah, apa nama, Ustaz Datuk Ismail Kamus. Ana sempat jumpa dia sekali je, dapat salam cium tangan dia sekali je. Lain masa tak berkesempatan, kan? Ustaz Ismail Kamus antara ustaz otai lama lah. Zaman-zaman tuan guru Harundin, zaman-zaman Pak Yazid, zaman-zaman tok guru kita lah, zaman-zaman dulu ustaz-ustaz yang top-top, yang menyampaikan dakwah mereka. Tu. Nanti tengok Tok Guru Ni Aziz, Tok Guru Harundin dengan Ustaz Ismail Kamus, tiga-tiga Allah ambil hari Jumaat. Allah beruntungnya. Kita tanya diri kita. Kita memang share. Oh, tengok ni 3 ulama ni nak meninggal hari Jumaat. Kita tanya balik kita. Hang mati bila? Tu kita kena tanya balik pada diri kita. Kita mati bila? Hari apa kita mati? Memang kita tak tahu, tapi kita kena risau. Kan? Sekurang-kurangnya mereka yang telah pergi meninggal kita nampak husnul khatimah ada pada mereka. Soalannya kita ni ada ke tidak husnul khatimah tu? Moga-moga lah. Sebab tu kita kena risau-risau, takut-takut, kan? Jadi bila kita tengok tahun ni, bukan tahun ni saja, bulan Ramadan ni saja berapa ramai ulama meninggal. Sama ada di Malaysia dengan Indonesia. Ramai. Kalau tengok dalam grup-grup asatizah tu, satu-satu dihantar telah pergi. Ramai. Tahun-tahun nak akhir zaman ni, Allah ambil satu. Kan? Jadi bila kita pandang ulama semakin banyak yang pergi, siapa yang nak ganti tempat mereka kalau bukan orang-orang yang mengaji dalam ilmu agama? Tapi bila kita memandang orang yang mengaji ilmu agama, salah seorang ni kita semualah, kan? Bila kita pandang diri kita, kita tanya balik dada kita, layak tak aku untuk mengganti tempat mereka dengan keadaan aku yang sebegini? Maknanya kekurangannya itu, ini dan sebagainya. Jadi kita kena pula sungguh-sungguh lah dalam bab mengaji, bersungguh-sungguh dalam berjuang dan sebagainya. Sebab nak ganti tempat-tempat alim ulama tu. Sebab apa? Ini jadi tanggungjawab besar yang Allah pikulkan atas bahu kita pada umat. Esok kalau semua ulama-ulama, tok-tok guru kita dah tak ada, siapa yang nak bimbing umat ni? Umat masa depan ni, generasi masa depan ni, besar-besar dia ni akan datang ni. Siapa nak jaga umat ni? Kalau umat tu tak terjaga, siapa yang akan ditanya? Siapa yang akan disoal? Kalau bukan kita semua. Sebab kita yang memegang ayat Quran Allah, kita yang pegang hadis-hadis Nabi, kita yang pikul tanggungjawab ni, kita yang pilih tempat ni, kita yang nak pegang. Bila kita nak pegang, kita tak pegang dia dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan tanya, kenapa kamu biarkan umat aku, hamba-hambaku jadi sesat? Sedangkan aku dah bagi kat kamu kan ayat Quran, aku dah bagi kat kamu kan hadis, aku dah bagi kat kamu ilmu, aku dah bagi kamu bertemu dengan Tok Guru Siddiq Noh, kamu sempat mengaji dengan dia, kamu duduk pondok dia. Apa yang kamu buat terhadap umat selepas tu? Apa kita nak jawab? Umat makin lama makin sesat, makin lara, makin maksiat dan sebagainya. Tengok-tengok kita pun terjebak sama. Habis. Ada. Itu. Dan apa tadi? Menunjukkan dan kehidupan serta menunjuki jalan beribadat. Dan kitab-kitab ni juga, yakni kitab-kitab Allah ini menunjukkan jalan-jalan beribadat. Macam mana nak beribadat pada Allah tu. Dan kebaikan, dan menyatakan kepada mereka itu supaya menjauhi daripada jalan keburukan dan kesesatan. Baik. Quran ni ataupun kitab-kitab Allah, dia ada 2 dalam dia. Satu perintah suruh, satu perintah larang. Itu yang dipanggil amal ma'ruf nahi mungkar. Satu disuruh buat, satu disuruh tegak. Dalam mana-mana kitab Allah, sama ada Quran ataupun yang lain-lain. Jadi begitu juga penyampaian dakwah kita mesti ada 2 ni.
Satu, kita kena memerintahkan perintah suruh, perintah taat. Dan satu lagi, kita kena suruh juga perintah tegah, perintah larang. Jadi tak boleh kita buat sebelah je. Kita hanya suruh buat perintah suruh je. Marilah tuan-tuan semayang gini. Tapi orang yang meninggalkan solat, kita tidak ancamnya dengan azab. Kita kena baca juga ayat-ayat azab Allah terhadap orang yang meninggalkan solat, minum arak dan sebagainya. Sebab tu kita nak tegakkan negara Islam, kita nak tegakkan macam-macam lah perkara-perkara kebaikan. Kita nak buat solat hajat beramai-ramai, nak buat majlis haul maulud Nabi lah apa sebagainya. Bagus. Tapi dalam masa yang sama kita mendiamkan kemungkaran, mendiamkan kilang arak, mendiamkan pusat judi, mendiamkan segala aspek-aspek yang negatif, yang jahat, yang maksiat di sisi Allah, maka di situ juga adalah satu dosa kepada kita. Lepas tu tak dapat tidak, kita kena buat kedua-dua. Kerana Quran buat dua-dua. Quran suruh buat benda baik, Quran juga melarang buat benda yang tak baik. Nah, yang ditegah oleh Allah. Lepas tu kita kena jelas perkara tu. Yu'maru nabil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Menyuruh perkara yang baik dan mencegah perkara yang mungkar, benda yang salah. Adapun kitab-kitab yang diturunkan itu amat banyak. Kitab-kitab ni banyak. Di antaranya yang disebutkan di dalam Quran ialah yang disebut dalam Quran, antara kitab yang disebut iaitu pertama Taurat. Tapi ni sebenarnya dia tak ikut turutannya. Tapi tak kisah. Cuma kita kena beriman dan kita kena tahu. Iaitu yang antara kitabnya itu iaitu Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kedua, Injil. Bukan Bible jangan salah faham. Bible sudah ditukar. Kerana kitab Injil bukan dalam bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris ni bahasa baru. Kan? Sedangkan Injil dalam bahasa Ibrani. Wa kana yaktubul kitabal ibraniyah, ada dalam hadis sebut. Waraqah bin Naufal, anak pakcik kepada Sayyidatina Khadijah, dia ni menulis kitab Injil. Dia tulis kitab Injil bil ibraniyah, dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani tak ada seorang pun boleh baca dah sekarang ni. Kalau baca pun tak bertepatan. Bahasa Ibrani bahasa lama, bahasa kuno, bahasa zaman dulu-dulu. Jadi Bible tu bukan Injil. Injil yang sebenar dalam bahasa Ibrani. Jadi Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Begitu juga Quran. Quran yang sebenar dalam Arab ke dalam Melayu? Dalam Arab. Nampak? Sebab tu bila Quran yang diterjemah dalam bahasa Melayu, orang tak sebut itu Quran. Orang sebut itu terjemahan Quran. Sebab tu hukumnya pun berbeza. Kalau terjemahan Quran, kulitnya kita boleh pegang, boleh angkat walaupun tak ada wuduk. Tapi kalau Quran betul yang bukan terjemahan, kulitnya tak boleh pegang dah kalau time tu tak ada wuduk. Sebab apa? Sebab Quran lain, terjemahan Quran lain. Lepas tu sama juga tadi. Bible tu dah bahasa Inggeris. Tu bukan Injil. Injil sebenar bahasa Ibrani. Begitu juga Quran sebenar bahasa Arab. Original dia tu kita kena tahu. Sebab apa? Sebab bila bahasa Arab diterjemah dalam bahasa Melayu, yang tu yang menjadi kepelbagaian makna tu. Tu yang jadi bergaduh antara ulama lah sebagainya, khilaf dan sebagainya. Sebab main terjemah. Kalau pakai bahasa asal, itulah bahasa yang datang daripada Allah. Macam Ar-Rahman wa ala Shistawa, itu bahasa asal dia. Hanya Allah yang lebih tahu makna paling tepat pada ayat tu. Bila terjemah, masing-masing pakat terjemah lah. Istawa kata duduk lah, inilah. Sebab terjemah. Sebab tu ulama salaf berpegang terus kepada makna ayat yang sebenar, diserah kepada Allah. Allah yang lebih tahu. Sebab itu bahasanya datang daripada Allah. Ketiganya, Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kan? Keempatnya, Furqan, ditulis sini Furqan. Itu nama lain bagi Quran. Quran ada banyak nama. Salah satu namanya lagi iaitu Furqan, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, selesai. Dan beberapa suhuf. Okey, apa beza suhuf dengan kitab? Kitab ni suhuf. Suhuf tu satu je. Suhuf ni macam helaian, lembaran. Tapi bila lembaran-lembaran tu dicantum jadi macam sebuah buku. Bila jadi sebuah buku tu dipanggil kitab. Maka terjadilah kitab Taurat, Zabur, Injil, Quran. Adapun suhuf, dia tak datang dalam bentuk buku, tak datang dalam bentuk kitab, tapi dia helaian-helaian, lembaran-lembaran. Itu panggil suhuf. Suhu Ibrahim wa Musa, ada kan dalam ayat Quran.
Dan beberapa suhuf bagi Nabi. Contohnya Nabi Adam, Nabi Syith. Itu Syith kalau yang mana tak ada titik, kita tambah titik dia. Syith, Syayatha, Syith. Nabi Syith ni siapa? Anak Nabi Adam AS. Dia Habil, Qabil, lepas tu Syith. Kan? Habil, Qabil ni ada kembar dengan perempuan. Kembar-kembar. Tapi Nabi Syith lahir tak berkembar. Dia seorang. Dan Nabi Syith lahir selepas Qabil membunuh Habil. Sebab Habil ni baik. Kan? Habil ni baik. Habil pergi bunuh dia. Jadi Siti Hawa sedih kehilangan seorang anak yang baik. Tapi Siti Hawa yakin Allah akan menggantikannya. Maka Allah gantikan dengan Nabi Syith. Lahir Nabi Syith baik. Dia lantik menjadi Nabi. Itulah Nabi Syith nama dia. Tapi Nabi Syith ni bukan Rasul. Dia Nabi saja. Kemudian Nabi Idris. Kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Okey, baik. Berkenaan dengan suhuf ni dia banyak khilaf. Dia banyak khilaf. Ada yang kata bilangannya 100, ada yang kata bilangannya 110. Jadi tak payahlah kita bertekak ataupun bertelagah tentang masalah berapa bilangan suhuf yang sebenar. Disebut dalam kitab Risalatut Tauhid, kata ulama menjadi muktamad bahawa bilangan suhuf itu menjadi khilaf. Tidak ada keputusan yang tepat. Masing-masing dengan hujah masing-masing. Apapun yang penting ialah kita meyakini bahawa suhuf-suhuf itu semua datang daripada Allah. Itu yang wajib. Bukan pada bilangannya. Memang ada yang kata 10 suhuf Nabi Adam, 50 Nabi Syith, 30 Nabi Ibrahim, 10 Nabi Musa. Ada juga yang kata 10 Nabi Adam, 50 Nabi Syith, 30 Nabi Idris, 10 Nabi Ibrahim, 10 lagi Nabi Musa. Sebab Nabi Musa dia dapat suhuf juga, satu pendapat, selain daripada Taurat. Maknanya sebelum datangnya Taurat ada suhuf. Kan? Lepas tu yang dikatakan suhu Ibrahim wa Musa tu. Baik. Jadi itu tak apalah, yang penting kita yakin suhuf itu datang daripada Allah. Wajib percaya bahawa sekalian kitab-kitab dan suhuf-suhuf itu sebenarnya diturunkan daripada Allah kepada rasul-rasul itu. Jadi wajib kita percaya kitab-kitab ni, empat kitab ni, dan juga suhuf-suhuf tadi tu diturunkan daripada Allah kepada rasul-rasul itu, iaitu dengan perantaraan malaikat-malaikat. Yang antaranya malaikat-malaikat. Antaranya yang masyhur yang kita ketahui iaitu malaikat Jibril alaihissalam. Dan wajib dipercayai bahawa sekalian kandungannya itu benar. Dan wajib kita berpegang bahawa dalam Taurat betul, dalam Injil betul, Zabur betul, Quran betul, suhuf-suhuf pun betul. Walaupun kita tak pernah membacanya, walaupun belum baca, kita dah kena iman, kita dah kena percaya, kita dah kena kata benar. Ada pun buku-buku lain, kalau kita tak baca lagi, kita boleh ragu-ragu. Ya ke tak ni? Boleh. Kita boleh ragu lagi kalau buku biasa. Tapi kalau kitab-kitab Allah, ragu saja kafir. Ya ke tak Taurat ni? Taurat ni betul ke tak? Kafir terus. Tak boleh. Kena yakin semua kitab-kitab ni benar belaka. Kalau kita macam ragu kitab Zadul Muta'alim, boleh tahan lagi, kata ulama. Ya ke tak Zadul Muta'alim ni betul ke tak? Sebab Zadul Muta'alim bukan datang daripada Allah. Dia ulama karang, cuma isi dalamnya ambil daripada Quran. Tapi kalau isi dalam Zadul Muta'alim tu ada ayat Quran, kita kata betul ke tak ayat ni? Kafir terus. Kitab tu tak boleh lagi. Tulisan tu ada tulisan manusia, tapi ayat tu Allah punya. Jadi ayat tak boleh. Kan? Tu. Tak boleh ragu walaupun sedikit. Tapi main dengan Quran dia ragu, main dengan surat khabar dia yakin. Betul ni, turun harga minyak ni. Kan? Tengok tak turun padam ke? Nak contohlah. Kan? Tu yakin sangat. Quran kata tak yakin. Dan wajib dipercayai beda. Dan semuanya itu daripada kalam, perkataan Allah. Semua yang ada dalam kitab-kitab tadi ni, Taurat, Injil, Zabur, Quran ni, semua ni adalah datang daripada kalamullah. Maksud kalamullah ialah perkataan-perkataan Allah, kata-kata Allah. Jadi bila kata-kata Allah jangan buat main.
Ayat Quran jangan buat ejek-ejek. Kan? Lepas tu ulama tak lagi sebenarnya. Kita guna ayat Quran, lepas tu kita melawak. Kan? Tak boleh. Sebab ayat Quran ni bukan ayat orang biasa. Bukan ayat YB. Kan? Ayat Quran ni Allah. Kata-kata Allah. Firman Allah. Jangan buat main. Nak buat gurautan lain boleh lah. Kan? Tu. Jadi kemudian lagi Al-Furqan. Al-Furqan. Dia nak terangkan tentang ni lah. Sebab yang pada kita ni Al-Furqan. Nama lain bagi Quran. Al-Furqan atau Al-Quran ialah kitab yang akhir sekali. Ni kitab yang terakhir. Tak ada kitab dah lepas tu. Melainkan kitab-kitab agama ni lah. Kita panggil kitab juga. Tapi yang dimaksudkan kitab di sini ialah kitab daripada Allah. Yang terakhir iaitu Quran. Diturunkan dan ialah kitab yang melengkapi sekalian hukumnya. Dan Quran ini melengkapkan semua sekali. Kerana ada juga riwayat mengatakan kitab-kitab lain tu belum betul-betul sempurna. Tapi datang Quran, dia melengkapkan segala-galanya. Melengkapkan habis, melengkapkan Taurat, Zabur, Injil dan yang lain-lain. Semua sekali. Sebab dia adalah penutup yang terakhir. Last sekali. Dia Quran tu dah lengkap dah. Kan? Bila Quran tu dah lengkap, maknanya pada Quran tu lah ada segala-galanya. Tiba-tiba kita rasa lagi macam tak berapa nak percaya dengan Quran, rasa macam ada lagi yang tak jelas. Tak kena tu. Tu maknanya rosak lah iman kita tu. Sebab apa? Sebab dia tidak meyakini akan Al-Quran. Sebab segala jawapan ada pada Quran. Dan ialah kitab yang melengkapi sekalian hukumnya dan pengajaran dalam Quran. Ialah kitab yang wajib diamalkan hingga hari kiamat. Dan kitab Quran, kitab yang wajib kita amalkan sampailah hari kiamat. Zalikal kitabula raiba fi. Kitab Al-Quran ni tidak ada sebarang bentuk keraguan. Jangan ragu walaupun sedikit setiap ayat-ayat dia. Dia kata ayat satu huruf kita ragu pun kafir terus. Jadi tak boleh. Jadi Quran ni relevan sampai kiamat. Jangan pula nanti manalah tahu. Sebab tu kita kena faham betul-betul dan kena perjuangkan Quran ni betul-betul. Boleh jadi satu hari nanti akan muncul satu golongan. Sekarang ni pun ada dah sikit-sikit. Akan ada orang berkata Quran ni tak lengkap. Ada lagi banyak isu ataupun perkara yang Quran tak jelaskan. Ni golongan-golongan sekular, golongan-golongan liberal. Ataupun ada juga yang akan berkata Quran sudah tak relevan. Quran ni zaman Nabi Muhammad boleh pakai, zaman lah tak boleh. Ada dah. Sekarang ni dah ada orang kata tudung tak relevan. Dia kata tudung ni untuk orang Arab boleh lah. Sebab di tanah Arab, padang pasir. Bila angin tiup, pasir terbang masuk ke mata, masuk ke rambut apa semua. Tu yang orang perempuan dia kena tutup kepala. Tapi kita kat Malaysia mana ada padang pasir. Jadi buat apa pakai tudung? Dia jawab gitu. Jenis orang yang tak main ilmu agama, tak faham ilmu agama, tak mengaji ilmu agama, tak mengaji Quran, tak mengaji hadis, dia tak akan jumpa ayat-ayat yang menerangkan tentang kewajipan menutup aurat dan sebagainya. Akhirnya mereka ni akan percaya kata-kata seperti tu. Yang kata betul juga. Sebab apa? Sebab kata tu ada logik. Dari segi logik tu memang nampak macam ada. Dia akan kata logik juga, betul juga. Pak ni tak payah pakai. Lah ni zaman orang ni zaman banyak pakai zaman logik. Banyak manusia kat luar masyarakat pakai logik, tak nak ikut hukum, tak nak ikut Quran, tak nak ikut hadis. Sebab apa dia tak nak ikut? Sebab dia kenal Quran pun tidak, kenal hadis pun tidak. Saya tanya. Kita ambil kawan-kawan kita, pergi tanya. Berapa hari baca dalam sehari berapa kali baca Quran? Ataupun kalau dalam sehari mungkin ni sangat kot. Cakap dia dalam seminggu lah berapa kali baca Quran? Kata kalau ada tahlil tu baca Yasin. Itu pun mula-mula je lah. Yasin tu je lah yang aku ingat pun. Lain tu aku gagak-gagak nak ikut kata. Tak baca. Berapa ramai tak hati nak baca Quran. Tapi sibuk baca surat khabar, WhatsApp baca, Facebook baca, macam-macam lain baca. Quran tak boleh nak baca. Jadi yang ini kita maksud beriman dengan kitab-kitab Allah, mestilah kita yakin, percaya dan kita amalkan. Tanda yakin pada Quran, amalkan apa yang terkandung di dalam isi Quran. Tu. Mana takut dengan apa yang telah disampaikan di dalam Quran itu, segala bentuk-bentuk peringatan. Kemudian kita akan sambung beriman dengan nabi-nabi dan rasul-rasul pula. Bahagian kitab dah selesai. Nabi pesan kepada kita, taraktu fikum amra ini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabiyyi. Atau kama qala rawahu Imam Malik fi Muwatta. Mafhum hadis, taraktu fikum amra ini, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara.
Lan tadillu. Kalau kita ngaji ilmu nahwu, perkataan lan tu maknanya nafi istiqbal. Maksud nafi istiqbal ni maknanya penafian yang sampai bila-bila. Maknanya sekali-kali tidak akan. Itu maksud lan. Dia beza dengan la. Kalau la saja dia tidak aja. Boleh jadi penafian tu hari ni tapi esok mungkin tak nafi dah. Kan? Tapi main dengan lan sekali-kali tidak. Lan tadillu, sekali-kali tidak akan sesat. Maknanya sampai bila-bila pun mu tak akan sesat. Ma tamasaktum, selagi mana kamu berpegang bihima, dengan keduanya. Apa keduanya? Al-Quran, kitab Allah, wa sunnatan Nabi, dengan sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Hadis. Bawa pegang dua ni, Quran dan hadis. Pegang dua ni, insya-Allah selamat. Kata Imam Syafi'i, siapa yang berkata-kata dalam kehidupan hariannya yang tidak mengikut Quran dan hadis, maka perkataannya itu jadi sia-sia. Maknanya sembang kosong, tak ada kaitan dengan Quran, tak ada kaitan dengan hadis. Sembang tu jadi sembang laga saja. Sembang yang sia-sia, kata Imam Syafi'i. Tapi kalau kita tak nak mensia-siakan hidup kita, setiap apa yang keluar daripada mulut kita mesti ada kaitan dengan Quran, mesti ada kaitan dengan hadis. Dalam arti kata lain, mesti ada kaitan dengan agama. Jadilah sembang sikit ada kena dengan agama. Sembang politik kait dengan agama. Sembang tak kira lah, sembang bab apa pun ada kaitannya dengan agama. Barulah jadi sembang tadi, sembang yang beroleh pahala kerana sembang berkait dengan masalah agama. Maka Allah suka. Itu kata Imam Syafi'i. Jangan bangga je jadi menganut bukan bangga saja jadi pengikut mazhab Imam Syafi'i. Tapi kita mestilah ikut cara apa yang dipesan oleh guru kita, iaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kan? Jadi sekadar tu dulu pada malam ni. Kita akan sambung pada kuliah pengajian kita pada yang akan datang, insya-Allah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'malas salihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bi mautis syuhada, wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, wa qina azabannar, wa qina azabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir. Allah.